Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk subjek pendidikan sahsia untuk berkefasihan rendah. Okey murid-murid, pada hari ini tajuk kita adalah mengawal perasaan dan emosi negatif dalam kehidupan seharian. Kan? Emosi negatif tu nanti cikgu akan terangkan apa, and then cikgu akan terangkan macam mana kita nak kawal perasaan yang negatif itu pada yang ada dalam diri kita. Okey, set introduksi dia macam biasa. Kalau kamu dapat lihat ada pelbagai emosi dekat situ, kan? Tapi hari ini kita nak fokus kepada emosi negatif. Contohnya marah, kan? Marah yang berlebihan, ataupun sedih yang berpanjangan. Itu antara emosi yang negatif. Okey, murid-murid. Apakah itu emosi? Iaitu satu ekspresi perasaan naluri yang kuat seperti gembira, sayang, malu, sedih, takut dan sebagainya. Okey, negatif pula adalah satu perkara yang tidak bagus. Perkara kalau orang kata negatif, kalau ada yang berfikiran negatif, mana berfikiran yang tidak bagus. Kalau emosi negatif, emosi itu emosi yang tidak baik untuk diri kita. Okey. Ini cikgu senaraikan ada 7 jenis emosi negatif. Yang pertama, benci. Okey, benci pada seseorang, benci kepada sesuatu perkara, kan? Kita ada perasaan tu. Kedua, dendam. Biasa dendam ni kita dendam pada kawan-kawan ke, dendam pada adik-beradik kita. Yang perasaan ni sepatutnya tidak boleh wujud dalam diri kita sebagai orang Islam. Kita tak boleh ada sifat dendam. Ketiga, marah. Okey, marah ini sebenarnya marah ni bukan tak boleh, tapi bila kita marah yang berpanjangan, marah yang berlebihan sehingga memudaratkan orang sekeliling kita dan diri kita, okey, ini akan menjadi masalah kepada kita. Okey. Seterusnya adalah sedih yang berlebihan. Sedih yang berlebihan ini okey, sedih macam marah juga. Kita bukan kata tak boleh bersedih, kan? Bila kita kehilangan orang yang kita sayang ataupun apa-apalah benda yang menyebabkan kita rasa kita sedih, tak mengapa, tetapi tak boleh sedih itu berpanjangan atau berlebih-lebihan. Tak boleh. Kita kena kawal perasaan kita tu. Okey, kita kena kawal emosi kita. Seterusnya, putus asa. Putus asa ni mungkin dari segi dalam kehidupan dia, putus asa dari segi apa yang dia dah buat. Contohnya, kamu dah baca buku, kan? Dah belajar betul-betul, tapi bila peperiksaan keputusan kamu tidak begitu memberansangkan, jadi kamu berputus asa. Okey, sepatutnya tak boleh berputus asa sebab mungkin Allah belum nak beri kejayaan pada kita pada waktu itu. Mungkin Allah simpan kejayaan kita di masa hadapan. Jadi sebagai orang Islam, kita tidak bolehlah berputus asa. Malah kita gunakan kegagalan itu sebagai kita menaikkan lagi semangat untuk kita lebih berusaha menjadi orang yang lebih baik. Okey, nombor 6, kecewa yang berpanjangan. Okey, kecewa ni pun bolehlah dikaitkan. Mungkin kamu kecewa dengan apa yang kalau kat sekolah kita kadang-kadang ada masuk pertandingan apa-apa, kan? Kamu tak berjaya, kan? Tak menang, kamu kecewa. Okey, ini pun perkara yang tidak emosi yang tidak baiklah, emosi yang negatif. Boleh kecewa pada saat itu. Biasa kalau cikgu pun kalau gagal dalam sesuatu perkara, cikgu pun kecewa, kan? Tapi kita tidak boleh kecewa berpanjangan sehingga menyebabkan tak nak dah masuk cikgu. Saya kalau masuk pun saya kalah, buat apa? Tak boleh macam tu. Itu adalah sesuatu yang tak baiklah. Kita kena kawal. 7, malu tidak kena pada tempatnya. Yang ini ramai sangat malu pada tak kena pada tempatnya. Contoh, dia ada bakat, cikgu tengok dia boleh mengaji. Kamu masuklah pertandingan MTQ. Contoh tak naklah cikgu, malu. Nanti kalau saya baca orang dengar, orang ramai tengok. Itu selalulah ayat-ayat biasa kamu yang anak murid cikgu selalu sebut, kan? Sepatutnya kamu tak boleh ada perasaan malu. Okey, malu tu mungkin mula-mula malu, okey. Tapi lama-lama kita fikir kita ni nak akan perubahan dalam diri kita, nak cabar diri kita, kan? Takkan kita sampai bila kita nak malu, kan? Jadi
kita kena kawal lah perasaan-perasaan yang cikgu sebutkan 7 ni. Macam mana nak kawal? Okey. Nombor 1, berfikiran rasional. Ni cara kita nak kawal emosi dan perasaan negatif kita tadi. Nombor 1, kita kena sentiasa berfikiran rasional. Bermaksud kita tak boleh lah dalam fikiran kita dalam kepala kita perkara yang negatif je. Asyik-asyik fikir orang, kadang-kadang orang pandang pun dia kata orang tu nak cari gaduh dengan dia. Tak boleh lah, kamu kena rasional. Kamu sentiasa kena positifkan diri. 2, luahkan perasaan selepas senang. Okey, kat sekolah kadang-kadang ada yang mengamuk kan. Kadang-kadang cikgu faham murid penikah ni kadang-kadang dia tak boleh nak kontrol emosinya. Jadi bila dia mengamuk, masa dia mengamuk tu dia rasa macam marah sangat kat orang sekeliling. Okey, masa tu dia lepaskan. Tapi bila kamu dah tenang, okey, kamu boleh luahkan perasaan kamu. Apa yang kamu marahkan tadi itu kepada orang yang kamu rasa kamu percaya. Mungkin pada cikgu yang kamu rapat. Kalau kat sekolah lah, kalau kat rumah pada ibu ayah kita kan. Biasanya ibu kita lah. Ataupun mungkin ada adik-adik kamu yang kamu rapat. Kamu luahkan perasaan pada dia. Sekurang-kurangnya, apa yang kita rasa marah terbuku ke hati tu, kita rasa lega lepas kita meluahkan perasaan. 3, memikirkan ganjaran bagi mereka yang menahan marah. Okey, ini dalam Islam memang ada ganjaran. Kan Allah dah sebut dia berfirman, Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 134, iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang berbuat perkara yang baik. Bermaksud Allah sayang orang yang dapat menahan rasa marah tu. Okey? Biasa rasa marah ni, orang kalau marah, dia kalau tak ingat, dia akan marah sungguh-sungguh, malah boleh menyebabkan perkara yang lagi buruk, mungkin bertumbuk, mungkin membunuh pun boleh kan. Sebab tu marah ni kena kawal. Sebab apa? Marah ni kita dihasut oleh tipu daya syaitan. Sebab tu kita kena kawal, kita kena kuat. Kena kuat untuk mengawal kemarahan kita. Okey, nombor 4, jangan menyimpan dendam. Kalau kita ada rasa tak puas hati pada seseorang, akan menyebabkan kita berdendam kepada dia, lebih baik kamu terus terang pada dia. Mungkin contoh, kawan tu ada ejek kita, kawan tu ada kutuk kita, buatkan kita malu, menjatuhkan air muka kita pada orang lain, kita boleh cakap pada dia. Atau kamu kalau tak boleh buat, kamu boleh rujuk pada cikgu, bagi tahu cikgu akan selesaikan masalah. Kalau kat rumah, bagi tahu ibu ayah kita akan tolong kita selesaikan masalah. Janganlah menyimpan dendam dalam hati. Sebab kalau kita ada dendam, kita punya kehidupan rasa tak tenang, rasa tak tenteram, rasa tak best. Rasa macam tak kena je. Macam itulah. 5, membaca istiazah atau maaf cikgu typing error kat situ, atau taus. Yang itu macam mana baca tu cikgu? Kalau kita marah sangat tu kan, kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya apa? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Okey, marah ni kan siapa yang hasut kita? Syaitan kan. Jadi kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kita reda sikit kemarahan kita tu kan. Okey, seterusnya mendiamkan diri. Yang mendiamkan diri ni, kalau kita dah terlalu marah sangat, okey, betul. Kita lebih baik kita diam. Jangan kita lagi cakap, lagi berbalah dengan orang yang tengah marah. Kita pun marah. Bila kita terus lagi cakap, akan jadi lagi meletup kan, jadi lagi teruk. Jadi kita diam. Kita kawal perasaan kita tu dengan lebih baik kita diam. Kan? 7, menukar posisi kedudukan seperti duduk, baring dan mengambil uduk. Ini kita Islam ajar kita, kalau masa kita marah kita tengah berdiri, kita duduklah. Kalau kita duduk tu kita rasa marah lagi, kita baringlah. Okey? Marah lagi, kita pergilah ambil uduk, dan kita ambil uduk, dan mungkin kita akan rasa tenang selepas tu. Kan? Sebab kita, yelah, marah ni kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol, tapi kita kena juga mengawalnya. Sebab kalau kita tak kawal perasaan-perasaan ini,
akan menyebabkan perkara yang tidak diingini akan berlaku, kan? Auzubillah min zalik. Okey, penutup kita, setiap manusia diciptakan mempunyai perasaan dan emosi. Oleh itu kita mestilah mengenali emosi kita, dan kita kenali emosi kita. Bila kita tahu kita berada dalam keadaan yang tidak, emosi yang negatif, kita kena kawal. Macam mana nak kawal? Yang Cikgu Yat terangkan sebentar tadi. Okey, tugasan. Okey, minggu ni tugasan cikgu adalah cikgu nak tengok kamu menulis dalam tulisan Jawi lah. Okey, tak buat khat pun tak apa, Jawi pun okey. Okey, cikgu ini dalam modul kita ada, kamu boleh buka mungkin muka surat. Cikgu tak ada muka surat kot dalam modul tu, tak terlupa. Jadi kamu buka muka surat yang ini. Okey, kamu boleh tolong tuliskan semula tulisan yang di atas tu, innallaha ma'as sabirin. Okey, kamu tolong tuliskan semula di bawah itu. Okey, murid-murid, cukup untuk setakat hari ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.